Assalamualaikum. Hari ini kita akan review sikit bagi pandangan berkenaan dengan House of Secrets Burari Death. The Burari Death. Okay. So, mula-mula kita masa aku tengok cerita ni tengah hype Midnight Mass dan banyak di tweet-tweet terutamanya masyarakat ataupun netizen banyak membandingkan antara Burari Death dengan Midnight Mass. Jadi tapi aku completekan dulu Midnight Mass lah dan kemudian baru bukan, aku tengok kejap Midnight Mass, kemudian berhenti kejap, kemudian kita layan Burari Death. Sekali layan tak boleh berhenti sebab kita tak tahu apa yang terjadi. Okay, sebelum bercakap lebih lanjut tentang Burari Death ni, sebelum Burari Death aku pernah tengok cerita Ali Salem lah. Okay, aku okay dengan Ali Salem cerita tu dan sikit sebanyak dia mengibau balik lah kan waktu-waktu kita masa mula-mula internet muncul dulu tentang apa yang berlaku pada ketika itu, dan kita tak dapat jawapan. Dan Alhamdulillah dalam Ali Salem tu kita dapat sedikit sebanyak dapat jawapan jugalah. Cuma cerita dia bila dibandingkan dengan Burari Death, kita akan nampak betapa bagaimana dokumentari Burari Death ini jauh dibikin dengan lebih baik lah daripada Ali Salem, terutamanya dalam sudut memberi perspektif yang baru tentang kes yang terjadi dalam Burari Death. So apa yang berlaku dalam Burari Death? Just imagine satu pagi, okay, katakan kau ada jiran kat sebelah, kau kenal jiran tu, malah beberapa minggu yang lepas kita pergi majlis tahlil dia ataupun majlis perkahwinan di sebelah rumah. Tiba-tiba satu hari bangun dan kemudian kau nak pergi ketuk rumah dia, tak ada siapa yang menjawab. Buka rumah dia dan kemudian kita lihat ada 11 orang ahli keluarga yang kau kenal seorang-seorang, tapi semuanya meninggal dalam keadaan bunuh diri, dalam keadaan menggantungkan diri mereka seperti pokok bayan. Pokok yang gantung-gantung tu, so dia mengelilingi di satu sudut dalam rumah itulah. Cuma seorang saja, iaitu ahli keluarga yang paling tua, iaitu nenek mereka, meninggal secara bunuh diri juga dalam biliknya lah. Okay? Jadi sebenarnya apa yang terjadi, apa yang berlaku dan seumpama dalam apa yang membezakan antara kisah-kisah jenayah sebegini, selalunya kita akan tumpukan kepada whodunit, siapa yang buat. Okey, sepanjang banyak memang kebanyakan yang membuat cerita akan memfokuskan kepada whodunit. Tapi dalam Burari Death kita tak mencari whodunit sebab kita tahu secara jelasnya awal-awal lagi di dalam episod pertama menjelaskan secara tidak ada keraguan lagi bahawa memang mereka bunuh diri. So isunya adalah why done it. So, itu yang terbaik dalam bagaimana dokumentari ini susun, dan segala why itu diberikan daripada satu pihak ke satu pihak yang lain. Dan yang menariknya adalah juga setiap pihak itu seolah-olah cuba dari perspektif masing-masing, perspektif wartawan, perspektif polis, perspektif jiran-jiran, perspektif mereka yang buat pembedah siasat dan seumpama. Mereka seolah-olah memberikan satu jawapan yang pada mereka sudah complete the jigsaw puzzle. Tapi sebenarnya kalau kita zoom out balik, sebenarnya ada lagi part of jigsaw puzzle yang kita tak dapat completekan. Dan ia berlangsung sampai ke minit terakhir dalam Burari Death. Jadi dan sebenarnya di hujung itu kita sebenarnya kita boleh simpulkan lagi banyak question daripada jawapan. Tapi apa yang dipaparkan itu sudah cukup untuk membina keseraman dan juga membina suatu kesimpulan bahawa sesuatu yang berlaku dalam kehidupan kita itu perlulah dijalankan bukan secara membabi buta dan buta tuli, tetapi perlulah diberikan ataupun kita bertanyakan rasional dan seumpamanya. Dan sebab yang berlaku dalam keluarga itu adalah mereka sangat taat kepada ketua ataupun kepada mereka yang berpengaruh dalam keluarga itu, sehingga mereka tidak mempertanyakan apa pun tentang arahan-arahan yang berlaku di dalam keluarga berkenaan. Jadi apakah arahan-arahan itu? Kena tengoklah cerita Burari Death ni, sebab segala arahan itu telah didokumentasikan, dibukukan, dan malah naratif yang membaca skrip itu adalah sebenarnya daripada skrip yang sebenar, yang menjadikan cerita ini jauh lebih mengerikan kerana anda sedang membaca satu skrip di mana membaca seolah-olah satu perjalanan bagaimanakah akhirnya itu membawa mereka kepada satu bentuk kematian lah, secara yang sangat-sangat tragis. Itu dan satu lagi yang rasa sangat best juga adalah dari segi saya
dalam tahun inilah rasanya aerial shot yang paling best, selain daripada di Midnight Mass, kita mengikut kalau dalam Midnight Mass kita seolah-olah berterbang bersama demon tu. Kalau dalam Gurari Death kita bersama-sama dengan masyarakat setempat, sama-sama berkumpul, berkecoh-kecoh bersama-sama seperti di Padang Arafah beramai-ramai menuju ke rumah Gurari Death tu untuk mengetahui kebenaran yang terjadi. Seolah-olah kita nak menyatakan kebenaran cepatlah keluar daripada rumah itu, kebenaran cepatlah keluar daripada rumah itu, dan kebenaran itu keluar. Tetapi walaupun kebenaran itu keluar di depan mata, untuk memastikan sama itu kebenaran ataupun tidak, hakikatnya itulah dunia. Dunia hanya boleh memberikan persepsi, tetapi di akhirat nantilah baru kita dapat menjejaki fakta yang sebenar. Di akhir itu kita dapat simpulkan bahawa kesihatan mental adalah merupakan suatu yang real, dan ia boleh sahaja menjadi seperti laut yang anda nampak mungkin tenang dan sunyi, tapi di akhir, di bawahnya banyak gelodak yang sedang bergelojak. Sekian, jangan lupa subscribe Intermezzo. Terima kasih.